Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Yusof Matri. Hari ini kita akan lihat sejarah tingkatan 2 bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk hari ini kita akan pergi ke satu fasa seterusnya dalam ketamadunan Melayu. Yang mana sebelum ini kita telah melihat beberapa buah kerajaan alam Melayu. Okey, jadi dalam bab ini kita akan lihat kesinambungan alam Melayu tersebut. Dalam bab ini kita akan mempelajari ataupun membincangkan tajuk berkaitan 5.1 pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam bab ini kita akan lihat apakah faktor pembukaan Melaka dan kita akan melihat juga siapakah pengasas Melaka. Pertama sekali kita lihat berkaitan dengan pengasasan. Okey, seperti yang kita maklum, pengasas bermaksud permulaan atau pembukaan sesuatu. Jadi kita akan lihat pengasasan Kesultanan Melayu Melaka ini melalui beberapa perkara. Pertama kita lihat kronologi pembukaan Kota Melaka. Okey, pembukaan Kota Melaka ini diasaskan oleh para miswara. Okey, sedikit maklumat berkaitan para miswara ini. Kalau diikutkan riwayat sejarah Melayu, para miswara merupakan seorang putera-raja daripada Palembang. Okey, dan beliau juga terlibat dalam peperangan bersama kerajaan Majapahit pada ketika itu. Jadi para miswara ini mencari perlindungan di Temasik. Okey, yang mana pada ketika itu Temasik berada di bawah pengaruh Siam. Ketika itu para miswara diusir keluar daripada Temasik dan para miswara berundur ke Muar, kemudiannya pergi ke Sungai Ujong dan akhir sekali singgah ke Sungai Bertam. Jadi apabila para miswara tiba di Sungai Bertam, okey, ada riwayat mengatakan, okey, ada riwayat sejarah Melayu mengatakan berkaitan cerita tentang seekor pelanduk, okey, dengan anjing yang dibawa oleh para miswara. Okey, apabila pelanduk tersebut menendang anjing tersebut dan para miswara melihat perkara itu sebagai suatu yang menakjubkan. Jadi mereka bercadang untuk mendirikan sebuah kota ataupun kerajaan bersempena dengan nama pokok tempat mereka berehat pada ketika itu, iaitu Pokok Melaka. Okay, jadi itu sedikit cerita berkaitan dengan para miswara. Yang seterusnya, seperti yang kita maklum, okay, dia berundur dan membuat keputusan untuk mendirikan Melaka di muara Sungai Bertam. Yang mana pada asalnya kawasan muara Sungai Bertam itu merupakan perkampungan nelayan. Dan akhir sekali disebabkan lokasinya yang strategik, okay, dan apabila ia dibangunkan oleh pembesar dan sebagainya, ia berubah menjadi satu pusat perdagangan. Okay. Jadi ini adalah secara ringkasnya tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Namun demikian, apa yang perlu kita lihat sebenarnya di dalam pengasasan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah lokasi pemilihan kawasan tersebut oleh para miswara. Okey, yang mana para miswara datang ke Sungai Bertam pada ketika itu dan memilih kawasan tersebut bukanlah semata-mata kerana melihat peristiwa pelanduk dan anjing tersebut. Okey, tetapi itu mungkin adalah salah satu sebab para miswara memberi nama Melaka tersebut. Tetapi kita perlu tahu kenapa para miswara memilih kawasan tersebut. Jadi kita akan lihat 4 perkara ataupun faktor, okey, mengapa kawasan tersebut dijadikan lokasi pemilihan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Okey, jadi sebab yang pertama, okey, kita lihat sebab yang pertama, kerana kawasan tersebut merupakan laluan perdagangan antara timur dan
barat. Jadi seperti yang kita maklum, okey, kawasan timur dan barat ini menjadi kawasan perdagangan, okey, antara China dan India. Okey, yang mana merupakan kuasa besar, okey, perdagangan pada ketika itu. Jadi laluan tersebut boleh memberi kelebihan kepada Melaka untuk mengawal laluan perdagangan tersebut. Jadi kita akan lihat apakah yang akan dilakukan kemudian. Seterusnya yang kedua, bentuk muka bumi. Okey. Yang ketika itu berbukit bukau. Okey, kalau kita lihat ataupun kita pergi ke Melaka, terutamanya di kawasan Formosa, yang mana ia didirikan di atas bukit. Okey, ataupun di kawasan yang berbukit. Okey, yang mana kawasan berbukit ini sesuai untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan. Okey, dan juga menjadi panduan bagi kapal dagang. Okey, kerana daripada jauh boleh dilihat, okey, yang mana kawasan Melaka. Okey, so kawasan Melaka yang berada di kawasan berbukit. Seterusnya, faktor yang ketiga menjadi benteng pertahanan. Benteng pertahanan ini dibuat daripada pokok bakau yang berada di pesisir pantai dan juga pokok api-api, yang mana kedua-dua pokok ini menjadi benteng pertahanan semula jadi daripada ancaman luar. Seterusnya yang terakhir, iaitu terlindung daripada angin monsun. Kerana kedudukan Melaka ini berada di Selat Melaka dan pelabuhan ini terlindung daripada angin monsun, maka kapal-kapal datang berlabuh dengan selamat di kawasan tersebut. Kerana angin monsun yang datang dilindungi dengan kawasan Semenanjung Malaysia serta Kepulauan Sumatera. Baik, jadi itu dia 4 faktor atau sebab kenapa para miswara memilih lokasi tersebut untuk mendirikan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, cikgu ulang semula, ada 4 faktor, iaitu yang pertama, laluan perdagangan, yang kedua, bentuk muka bumi, yang ketiga, benteng pertahanan semula jadi, yang keempat, terlindung daripada tiupan angin monsun. Apa yang boleh dirumuskan ataupun disimpulkan, okey, di dalam bab ini, yang mana para miswara, okey, bijak memanfaatkan lokasi yang strategik dan alam semula jadi, yang mana sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah pelabuhan yang maju. Kebijaksanaan para miswara dalam memilih lokasi tersebut mendorong Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Pengasasan Melaka menunjukkan bahawa banyak manfaat yang boleh diperolehi sekiranya kita menghargai alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan. Baik, itu sedikit info ataupun maklumat berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka dan pemilihan lokasi yang strategik oleh para miswara. Jadi itu saja daripada cikgu. Sampai berjumpa dalam video-video yang seterusnya. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.